Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku tempuhi dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan kasihnya kita bertemu kembali pada sesi kedua tazkirah. Jadi untuk permulaan ini, saya mengharapkan tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama, moga-moga Allah berikan kesihatan, kekuatan untuk meneruskan amal ibadah pada fasa yang pertama di dalam bulan Ramadan ini. Dan moga-moganya, insya-Allah, Allah berikan kekuatan kita hinggalah ke penghujung Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi, saya telah meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan pada minggu sudah berkenaan dengan satu ayat Al-Quran yang berkisar berkenaan dengan kewajipan kita untuk melaksanakan fardu puasa di dalam bulan Ramadan, yang mana ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kalian tergolong daripada kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Jadi di sini, setelah mana kita simpulkan pada sesi yang pertama dahulu, ya, berkenaan dengan satu perkara, puasa adalah suatu amalan yang dilaksanakan bukan sekadar pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada umat-umat yang terdahulu. Yang keduanya adalah fokus kita yang akan kita bentangkan pada hari ini, insya-Allah. Yang mana kita mengharapkan untuk Allah kurniakan kepada kita akan erti ketakwaan yang sebenar-benarnya di dalam diri kita ini. Dan tentunya kita mengharapkan di dalam bulan Ramadan ini kita bukanlah tergolong daripada kalangan banduan, pelancong, tetapi kita mengharapkan kitalah pengembara di dalam bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kita tahu Ramadan yang kita lalui di waktu ini, kita mengharapkan dua perkara yang kita akan kejar. Pertamanya adalah persediaan kita di dalam bulan Ramadan. Kita berada di fasa awal bulan Ramadan, moga-moga di fasa awal ini kita telah menyediakan diri kita dengan sebaik-baiknya daripada sudut ilmu, kesihatan kita untuk menempuhi bulan Ramadan ini hinggalah ke penghujungnya. Dan yang keduanya adalah matlamat kita di penghujung Ramadan nanti, iaitu berdasarkan daripada ayat Allah sebentar tadi, la'allakum tattaqun. Apa itu? Moga-moga kita ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, penjelasan berkenaan dengan takwa seperti mana yang telah disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, iaitu takwa itu ada empat, iaitu al-khauf minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Iaitu inilah empat perkara yang ingin kita kejar agar erti ketakwaan itu sampai terbenam di dalam hati kita ini, insya-Allah. Yang pertamanya takut kepada Allah. Yang keduanya adalah beramal dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah redha dengan yang sedikit. Dan yang keempatnya adalah bersedia dengan hari akhirat. Tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan, ya, kita berikan fokus dan tumpuan kita kepada empat perkara ini. Moga-moga dalam tempoh yang singkat ini adalah sesuatu perkara yang mampu kita ambil perhatian sebagai satu bekalan kita menempuhi di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Yang pertama, erti takwa itu pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana menyebut perkataan takut,
Adakah takut kita ini sama seperti takut kita sesama makhluk? Contoh, kita takut dengan cikgu, kita lari daripada cikgu. Takut dengan polis, kita takut lari daripada polis tersebut. Tetapi hebatnya makhluk bila mana kita sebagai hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah erti kita jauhkan diri kita daripada Allah, tetapi inilah maksud takut tersebut, takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita takut untuk melakukan perkara dosa, perkara yang salah, sifat-sifat yang buruk. Apatah lagi bila mana kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perkara-perkara inilah yang mampu mendatangkan apa? Mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai hamba sebenar-benarnya menagih redha dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bila mana kita mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah penentu kepada amalan kita. Bukankah pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tidak cinta? Adakah benar-benar kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala? Kerana itu tuan-tuan, ya, bila mana kita dah mengenal akan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih dan sayang Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Hari ini kita miliki segala-galanya. Adakah itu adalah atas usaha kita semata-mata? Tetapi sebenar-benarnya segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa milik kita? Tak ada, tuan-tuan. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ada pada hari ini adalah Allah berkurniakan untuk kita uruskan sebaik-baiknya. Supaya apa? Sebagai panduan kita hidup di dunia, gunakanlah setiap nikmat sebaik-baiknya untuk bekal kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, andai katalah kita pernah buat salah, sesungguhnya Allah murka kepada kita. Tetapi jangan risau, bila mana kita hamba melakukan perkara yang salah, dosa tersebut, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya. Bila mana kita bermohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Tuan-tuan, ingat ataupun tidak, kisah yang pernah Nabi SAW sebutkan di hadapan para sahabatnya berkenaan dengan seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian lelaki tersebut rasa bersalah di dalam hatinya dan dia bertemu dengan seorang ahli ibadah dan bertanya, adakah Allah menerima taubatku kerana aku telah membunuh 99 orang? Apa kata ahli ibadah tersebut? Dia berkata, tiada maaf dan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dibunuhnya lelaki itu oleh pembunuh tadi. Ya, dibunuhnya, maka genaplah 100 orang, tuan-tuan. Tuan-tuan, 100 orang yang melakukan, yang telah dibunuh oleh lelaki ini tadi. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim, ahli ilmu, dan bertanya kepada orang alim tersebut, aku telah membunuh 100 orang. Adakah Allah menerima taubat aku ini? Maka apakah kata orang alim tersebut? Keampunan Allah melebihi daripada apa yang kita sangkakan. Pergilah engkau keluar daripada negeri ini, pergilah ke satu negeri yang lain yang mana penduduknya adalah orang-orang yang saleh. Maka di sana kau bermunajat, bermohon dan belajarlah ilmu agama. Sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut. Maka lelaki ini pergi. Di dalam perjalanan, dia meninggal dunia. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Dipendekkan cerita, diukur jarak di antara tempat yang dia nak pergi dengan tempat yang dia datang. Sesungguhnya jarak tersebut adalah sama, lebih hanyalah sekadar sejengkal semata-mata. Namun atas redha Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, orang ni belum sempat buat amal, tetapi Allah nak tunjukkan sifat kasih dan sayangnya kepada hamba-hamba tersebut. Tuan-tuan, kalau besar mana sekalipun dosa yang pernah kita buat, tuan-tuan, pernah sampaikah kita membunuh orang, tuan-tuan? Jadi di sini Allah cukup sayang kepada hamba-hambanya. Maka kesempatan inilah, tuan-tuan, bila kita nampak begitu besarnya kasih dan sayang Allah itu, maka kita rebutlah peluang di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Itu yang pertama. Bila mana kita kenal Allah,
maka bersedialah untuk melakukan tersebut. Persoalannya, apa yang perlu kita bersedia? Ini dia. Beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan, beramal dengan Al-Quran ini cukup penting, tuan-tuan. Inilah penentunya. Kerana Sayyidina Ali menyebut beramal, bukan membaca, bukan memahami, tetapi beramal. Berarti di sini, tuan-tuan, Quran ini adalah suatu panduan untuk kita amalkan. Kenapa, tuan-tuan? Ini penentu kepada keimanan untuk kita memburu akan ketakwaan tersebut, tuan-tuan. Tuan-tuan, iman mudah kita sebut adalah apa yang terkandung di dalam rukun iman, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Tuan-tuan, enam perkara ini adalah perkara bersifat keimanan yang tidak mampu dilihat, tidak mampu disentuh, apatah lagi untuk kita genggam. Tetapi orang-orang beriman, mereka meyakini perkara ini ada. Tuan-tuan, di dalam enam perkara ini, tuan-tuan, hanya 5 sahaja yang tidak mampu kita lihat. Satu yang kita mampu lihat, iaitu kitab, Allah, malaikat, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Kita tidak mampu untuk lihat perkara itu. Tetapi dalam enam perkara ini, kitab Al-Quranlah satu-satunya yang ditinggalkan kepada kita, yang diwarisikan kepada kita ini, untuk kita membacanya, memahaminya, menghayatinya dan seterus beramal dengan Al-Quran tersebut, tuan-tuan. Beruntung kita pada hari ini Allah berikan kesempatan ilmu untuk kita belajar Al-Quran, tuan-tuan. Seandainya dengan Al-Quran ini kita boleh mempelajari dengan sebaik-baiknya, Allah akan berikan dan buka, menambahkan keimanan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran, di dalam itulah kita boleh mengenal Allah, boleh mengenal malaikat, boleh mengenal para rasul, boleh mengetahui keadaan hari kiamat, apatah lagi qada dan qadar, tuan-tuan. Maka sayang bila mana kita jadikan Al-Quran itu sekadar buku bacaan semata-mata ataupun buku sejarah semata-mata, maka kita telah meletakkan tidak lebih daripada apa yang sepatutnya, daripada apa yang boleh kita dapat daripada Al-Quran tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Allah telah janjikan 2 perkara. Orang-orang yang mana membaca Al-Quran ini, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang bermaksud, dan kami, yakni Allah, telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan juga rahmah. Syifa ini penawar, rahmah ni kasih dan sayang, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang zalim ini melainkan mereka ini mendapat kerugian. Tuan-tuan, Allah berikan 2 perkara, tuan-tuan. Hidup dekat dunia ni, bermacam-macam keadaan kita lalui, Allah berikan ujian kepada kita. Tetapi setiap ujian itu Allah berikan penawarnya, tuan-tuan. Membaca Al-Quran, bukankah tenang hati kita? Faham tentang Al-Quran, bukankah kita tenang hatinya? Mengetahui kisah-kisah para Nabi yang sukar berdakwah, maka kita letakkanlah diri kita, ya Allah, para Nabi begitu sukar untuk berhadapan dengan umat-umatnya terdahulu, begitu banyak musibah yang mereka lalui. Bagaimana pula kita pada hari ini? Allah kurniakan banyak, walaupun Allah berikan kita ujian, tetapi tidaklah sebesar mana yang dilalui oleh para salihin yang terdahulu, tuan-tuan. Maka beruntung, tuan-tuan, bila mana Allah berikan kita kesempatan pada hari ini di dalam bulan Ramadan, kita ketahuilah sedikit demi sedikit agar keluar Ramadan nanti ada 2 ataupun 3 ayat yang mana kita betul-betul merasai akan rasa ayat-ayat tersebut dalam hidup kita ini, tuan-tuan. Oleh itu, tuan-tuan, kita ambil kesempatan Ramadan ini, bacalah Al-Quran, ya. Baca, janganlah sekadar baca, ya. Baca, janganlah sekadar membelik terjemahan. Baca beberapa kali dan cubalah fahami. Baca dengan hati sehingga menangis. Inilah 4 ciri orang yang membaca Al-Quran. Ada yang baca, ada yang belik terjemahan, ada yang cuba faham, ada yang menghayati akan ayat Al-Quran tersebut, tuan-tuan. 4 ini bagus. Tetapi yang paling terbaik adalah yang
hingga menangis hatinya. Pernahkah tuan-tuan mendengar kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana beliau masuk Islam? Dia sekadar membaca surah Taha 5 ayat. Kemudian terus sejuk hatinya. Siapa tak kenal Umar, tuan-tuan? Cukup garang, cukup bengis, sangsing di zaman tersebut. Tetapi dengan ayat Allah, terus dia sejuk dan juga tenang hatinya. Kenapa? Bukti kehebatan ayat Al-Quran tersebut. Ketiga, tuan-tuan, redha dengan perkara sedikit. Perkara ini saya cuba nukilkan berdasarkan daripada kisah yang berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu ketika mana berada di sekitar Kaabah, Umar Al-Khattab mendengar seorang lelaki berdoa, yang mana doa tersebut didengari oleh Umar Al-Khattab, yang mengatakan apa? Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang sedikit. Ya. Kemudian Umar Al-Khattab bertemu dengan lelaki tersebut dan bertanya, mengapa engkau berdoa sedemikian, bermohon kepada Allah untuk jadi golongan yang sedikit? Maka lelaki tersebut membacakan ayat Al-Quran tersebut yang saya bentangkan ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur. Tapi qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. Jadi aku ingin jadi orang yang sedikit tersebut, orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, ya, pertamanya kita redha dengan perkara yang sedikit rezeki yang Allah bagi. Sikit macam mana pun, orang-orang yang bersyukur, dia tetap membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah akan ganda dan lipat gandakan lagi. Apatah lagi bila mana kita diuji dengan harta benda, Allah akan ganti dengan sesuatu yang kita sendiri tidak sangka-sangka, tuan-tuan. Ini redha dengan perkara yang sedikit. Amalkan sunnah Nabi. Yang keduanya, amalkan sunnah Nabi walaupun sedikit. Seumpama amalan yang sedikit tetapi kita terus beristiqamah. Tuan-tuan, saya berkata sedemikian kerana saya juga berada di tempat kalian semua. Andai katalah umur kita sebegini dan amalan kita sebegini, katakanlah umur kita 50 tahun dan amalan kita katakanlah 110, contohnya begitu, maka ini adalah suatu graf yang cukup cantik kerana dia pergi ke hujung. Tetapi ada juga orang yang mana umurnya 20 tahun, amalannya juga menyamai seperti orang 50 tahun. Ada orang yang umurnya 30 tahun dan amalan juga menyamai seperti orang 50 tahun. Dan tak kurang juga, tuan-tuan, ada orang yang umur 50 tahun tetapi amalannya baru saja 20, sedikit sangat. Ini tidak mampu untuk kita katakan pada sesiapa. Saya sendiri, tuan-tuan sendiri tidak mampu menyatakan siapakah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kejarlah keberkatan bulan Ramadan ini. Kita rebutlah peluang sebaik-baiknya, tuan-tuan. Siapa tahu adakah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Yang keempat, bersedia dengan hari akhirat. Kenapa? Setiap manusia, suka ataupun tidak, akan tetap menemui hari akhirat. Setiap manusia akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar. Jadi ada 3 golongan di hari akhirat nanti. Pertamanya orang yang rugi bila mana mereka tidak beramal. Ada orang yang selamat kerana sekadar melakukan perkara wajib. Ada orang yang beruntung kerana dia membuat perkara sunat wajib dan dia tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Sesungguhnya kita rebutlah peluang dengan adanya hari ini kita di rumah di waktu PKP ini, tuan-tuan. Ya, ujian kita, ya, sama ada kemahuan diri kita ini terlaksana sungguh-sungguh ataupun kita seperti ikut-ikutan semata-mata. Kitalah yang mencorakkan ahli keluarga kita, kitalah yang mencorakkan diri kita, dan kitalah penentu siapakah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Segala-galanya bermula dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Dan Nabi SAW menyebut aktharuhum dhikran lil maut wa asyaduhum isti'dadan lahu, iaitu orang yang banyak mengingati mati
Mereka inilah bersungguh-sungguh kepada kematian. Inilah orang yang paling baik sekali tuan-tuan. Ingat akan kematian dan dia bersedia. Dan insya-Allah tujuan kita untuk merebut akan erti taqwa di atas muka bumi ini demi memburu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoganya tuan-tuan pertemuan kita ini mendapat keberkatan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoganya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Rebutlah peluang kita di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang mendapat redha, kebaikan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon keampunan seandainya ada kesilapan sepanjang pertemuan kita. Baik dan buruk datangnya daripada Allah, berlandaskan kelemahan saya. Sama-samalah kita menuju ke redha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.